Hello, Assalamualaikum, selamat pagi para penonton Malaysia hari ini. Semoga sihat, ceria pagi ini. Anda bertemu dengan kami berdua. Saya Sofia juga bersama dengan Haziq. Ya, betul. Hari 3 Oktober 2023. Cek balik betul ke 3 Oktober sebab laju sangat. Kan? Masa berlalu sangat pantas. Jadi kita pun kena bergerak pantas. Bila dah bangun pagi ni, jangan malas-malas. Jangan rasa macam nak tidur lagi, nak mengeliat-ngeliat lagi. Bangun, aktifkan diri anda. Tengok MHI pagi ni sebab ada banyak. Kita rasa hari ni ada 4 topik kot. Oh, ada 4 topik 4 topik yang kita nak bawa. Ya, pasti kita padatkan khas untuk anda. Banyak pengisian dan saya setujulah bila ke pagi ni kita menggeliat sebagainya. Tapi kita kena perincikan hari kita. Sofia. Kita kena ada orang kata planning sedikit sebanyak dan kita mulakan dulu sebab kita cuaca juga. Macam mana menggeliat tadi? Macam ni jenis awak lah. Menggeliat pun cantik. Apa mengada-ngada. Okey. Pagi ini kita nak update sikit mengenai cuaca. Di mana kalau kita tengok dekat Kanga dijangka hujan pagi ni. Tapi kalau tengok di kawasan-kawasan lain semua cerah kecuali Alor Star ini dijangka hujan sedikit. Tapi di Kota Baru, Kuantan, Ipoh, Senai, Putrajaya, Ayer Keroh, Kuala Terengganu dan juga Kuala Pilah dijangka cerah. Kebanyakannya. Sebab apa? Kalau kita tengok ada jerebu yang menyerang kita sekarang ni. Betul. Sofia. Perancangan cuaca untuk melihat tu sangat penting sebab sekarang ni takat udara pun tidak begitu memuaskan. Kalau kita tunjuk kepada anda kat sini, di laman sesawang APRIMS ini, good adalah 0 ke 50 dan yang kalau dah jadi kuning tu menunjukkan unhealthy daripada takat bacaan 101 sehingga ke 200. Di mana ada beberapa kawasan Yazik yang menunjukkan warna kuning ni. Ya, di sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam, di Seremban Negeri Sembilan. Kalau kita tengok lagi dekat, ni spesifiknya. Saya klik di sini ya. Di Banting, Selangor 119. Betul. Ya, tidak sihat. Dan juga yang kedua ni di sini pula di Seremban Negeri Sembilan 142. Betul. Kita naik ke atas sikit. Kuala Lumpur. Ya, warga Kuala Lumpur ni penting ya. Ceras. Berapa tu Haziq? Di Petaling Jaya pun. Di Petaling Jaya ni tempat kita bekerja ni itulah tu. Pun agak tinggi sebenarnya bila dah sampai ke tahap berapa tadi? 101 ke 200, cuaca tu, dia punya udara tu adalah tidak sihat. Jadi, betul, apa yang digalakkan adalah untuk kita memakai pelitup muka. Bila kita nak pakai pelitup muka tu rasa macam trauma lah. Ingat tak kita pernah pakai pelitup muka dulu lama? Mesti ada perasaan tu sedikit kan. Tapi itu antara cara untuk kita menyelamatkan diri kita dan khususnya bagi anak-anak pula. Saya difahamkan KPM pun meminta saranan KKM untuk memberikan nasihat adakah sekolah masih boleh diteruskan untuk dibuka khususnya di kawasan yang ada takat bacaan udara yang tidak sihat ini. Maklumlah anak-anak ni bukan duduk dalam bilik darjah saja, ada keluar untuk aktiviti sebagainya. Kita kena perincikan mak ayah pun kita sediakanlah pelitup muka untuk keselamatan anak-anak. Jadi kalau ada apa-apa info mengenai taska, sekolah ataupun tadika yang bakal ditutup sekiranya udara semakin tidak sihat, kami akan update kepada anda. Okey, itu adalah cerita mengenai cuaca. Cerita tentang cuaca ni kita akan beransur pula ke nostalgia seni. Dan kalau anda pernah mendengarkan antara lagu-lagu yang cukup sensasi, antaranya Rindu Selalu. Kalau Ada Jodoh. Wow. Penyanyi ni bersuara lantang. Lagi-lagi bila kita nak dengar bagaimana suara penyanyi ni hari ini di Malaysia hari ini. Jadi anda rindu tak dengar lagu Rindu Selalu? Jadi jom kita bersama dengan Muhaini Suratman. Silakan. Sejak kita berpisah jauh dari mata, hatiku selalu gelisah, rinduku jua melanda. Hatiku selalu gelisah, rinduku jua melanda. Di malam bulan mengambang, wajahmu terbayang. Resah hatiku menanti, bilakah dikau kembali. Resah hatiku menanti, bilakah dikau kembali. Bila ku rasa gelisah, kenangan datang menggoda. Ku nyanyikan lagu ria di masa kita berdua.
kasihku sayang, datanglah engkau segera. Jangan biarkan diriku menanggung rindu selalu. Jangan biarkan diriku menanggung rindu selalu. Sejak kita berpisah jauh dari mata, hatiku selalu gelisah, rinduku jua melanda. Hatiku selalu gelisah, rinduku jua melanda. Di malam bulan mengambang, wajahmu terbayang, resah hatiku menanti, bilakah dikau kembali. Resah hatiku menanti, bilakah dikau kembali. Bila ku rasa gelisah, kenangan datang menggoda, ku nyanyikan lagu ria di masa kita berdua. Bila ku rasa gelisah, kenangan datang menggoda, ku nyanyikan lagu ria di masa kita berdua. Datanglah kasihku sayang, datanglah engkau segera. Jangan biarkan diriku menanggung rindu selalu. Jangan biarkan diriku menanggung rindu selalu. Silakan. Ni ada Muhaini Suratman, tuan-tuan puan-puan, para penonton Malaysia hari ini. Kita mengimbau kenangan kerinduan. Ya, silakan. Assalamualaikum, dipersilakan duduk. Wah, rindu selalu kami merindui suara Kak Muhaini Suratman. Yang memang kalau kita tengok tadi, Kak Muhaini berdiri tu selamba je keluar suaranya. Kan? Macam Dah lama tak nyanyi dah. Berapa lama tak menyanyi, Kak? Kiranya daripada last dulu stop tu. Last kali dalam daripada stop buat album. Nah, stop menyanyi, last lah buat performance. Last buat performance dalam 2016. Oh, dah lama tu. 7 tahun. Tapi hari ni kita boleh katakan wah, hebat. Hebat dapat persembahan lagu Rindu Selalu daripada Muhaini Suratman. Betul. Kita mengimbau kembali setakat ini memang telah pun popular sejak tahun 80-an lagi dan telah pun keluar dengan 5 album. Dengan 5 album yang setiap satunya ada lagu hit di mana Rindu Selalu antara salah satunya. Jadi kalau kita melihat kembali ya dengan lagu-lagu yang dikatakan boleh cakap ni macam evergreen yang masih dinyanyikan sampai generasi muda. Tadi kita punya AP tadi pun duk menyanyi tadi. Dia hafal lagu tu. Perasaan tu macam mana? Lagu tu orang ingat sampai hari ini. Kalau nak ikutkan daripada first album tu dah 43 tahun. Wow. 43 tahun. Wow. So satu masa panjang yang panjang. Betul. Bolehlah, kadang kalau kita pergi mana-mana masih orang ingat lagu. Rasa macam ada orang ingat lagi. Macam itulah. Tapi kalau kita tengoklah dengan tahap, kalau kita tengok nyanyian Kak Muhaini tadi, rasa macam tak banyak yang berubah daripada dulu. Rasa banyak. Banyak ke? Rasa macam Kak Muhaini buka mulut sikit je. Tapi suaranya tetap. Identiti suara tu tak lari. Identiti suara tu tak hilang, masih ada. Tapi rasanya ada banyak sebab ialah faktor umur kan. Itu yang pasal tak nak nyanyi lagi tu. Rasa macam segan pula tak boleh. Maknanya MSI berjaya memujuk lah. Okey, tapi Kak Muhaini kalau kita imbas kembali tahun 1978. Tiba-tiba suara hilang. Ya, awak pula. Kak Muhaini okey je. Tak hilang. Yang hilang suara.
Tahun 1978, Kak Moini merupakan naib juara Bintang RTM. Yep. Seperti itu. Dan bagaimana perjalanan, permulaan nak pergi audition, bagaimana boleh terfikir nak pergi ni, nak masuklah Bintang RTM ni? Sebenarnya saya pergi audition sebanyak 5 kali. Cuba lama dah. Daripada saya umur 16 rasanya. Okey. 20 baru saya dapat masuk. Tak pernah putus asa. Tak pernah putus asa. Rasa seronok nak cuba kan. Sebab none in the family. So rasa macam I nak cuba juga sampai dapat. Itu yang masuk tahun 1978. I scrape through lah. Dapat bila dapat tu tak ada pandang belakang lagi lah. Tak adalah. Memang rasa macam I want to go on. Dan terus naik juara. Okeylah. Okeylah. Sebab dulu tak ada orang ajar kita nyanyi. Kita tak ada guru vokal, kita tak ada seni persembahan, tak ada. You datang audition, you datang practice dengan band, terus nyanyi. Itu in the 80s. In the 80s. Ada bakat atau tidak itulah penentuan kan? Itu. Tak ada siapa yang ajar. Nobody tell us, okay, this note tinggi, this note rendah, tak ada. Anak-anak muda sekarang ni dimanjakan very lah. beruntung, sangat beruntung. dia orang belajar teknik macam mana kan. Jadi kadang-kadang you tak boleh reach pun you boleh reach. Tapi macam kita dulu tak. You got the mic, you dah practice dengan band, there goes you. Then. Itulah yang membuatkan generasi lama dulu boleh bertahan lama. Betul. Disebabkan kemungkinan juga macam tu. Kan? Sebab kita belajar sendiri, so kita remember. Itu je lah. Ketika zaman Kak Muhaini dulu kan, kita bercakap tentang dunia hiburan, dunia nyanyian ni, kita ramai yang cuba untuk mengorak langkah, untuk popular, untuk meletakkan hasil karya mereka di luar sana. Di ketika masa tempoh tu, siapa lagi yang antara nama-nama yang mungkin kita pernah dengari yang pada masa yang sama tu seiring dengan zaman Kak Muhaini pada ketika itu? Fight Kak Muhaini. Fight lah. Competition. Competition. Nak ceritakan sebab penyanyi dulu kita tak ramai macam sekarang. Jadi bila kita ada peluang tu, kita memang fight antara orang yang dari Bintang RTM yang juaranya M. Rizal. Okay. Kemudian tu yang lain-lain tu macam Allahyarham Nurhana Jalil pun satu batch. Azlina Aziz. So kami bawah sikit daripada Uji Rashid dan Sharifah Aini tu, kami kemudian sikit. Muda sikit lah. Tak adalah muda maksudnya. Generasi baru sikit lah. Sikit lah. Ni jangan sebut bab usia. Tapi Kak Muhaini, sudah pastinya setiap kali bila kita nak masuk ke dalam industri, pastinya kita ada idola. Siapa yang kita looking forward sewaktu itu. Jadi bagi Kak Muhaini sendiri, siapa yang Kak Muhaini pandang sewaktu itu? Susah sikit. Sebabnya saya tak ada pun tahu siapa-siapa idola. Cuma saya kata I want to go on. Itu je. Cuba. Itu yang jadi identiti sendiri tu. Itu yang kata tak ada suara, tak ada ikut siapa-siapa semua tu kan. Just sendiri move on. Kak Muhaini, kita ada satu permintaan dari peminat di Facebook MHI yang kita akan paparkan di sini. Nak minta ada lagu request. Itu dia. Kak Muhaini banyak lah Kak Muhaini. Okey, kita ambil yang paling pendek tu lah kat situ. Peminat semua dah muncul. Minta nyanyi sikit lagu kenangan. Perusha. Alah. Boleh ke? Lagu kenangan tu lagu apa ya? Saya pun tak ingat. Bila dah banyak sangat album macam perempuan. Awak ingat lagu kenangan? Kak Muhaini lupa dah ni lagu kenangan. Tolong typekan liriknya, Dek. Sebabnya macam ni, yalah, bila kita dah lama tak menyanyi. Faham? Kadang-kadang lirik pun tak ingat dah. Dia menjadi kenangan sikit lah. And then, macam mana nak cakap ya, saya rasa macam, akak rasa macam tak mau nyanyi dah. Tak mau nyanyi. So that's why I tak fikir pun lagu-lagu tu. Tak ingat pun. Kalau katakan ada orang panggil, adalah satu dua lagu yang on. Tidak tu memang, kalau suruh nyanyi memang definitely dah tak ingat lah. Okey, saya faham. Kalau kita cuba lagi satu lah. Ada lagi satu permintaan. Kenangan tak ingat. Kalau ada jodoh? Kalau ada jodoh. Kalau jodoh kan ingat. Kita bagi kalau ada jodoh lah sikit. Secara live. Boleh ya, Kak? Okey. Tak payah muzik lah. Tak payah. Okey. Saya boleh gendang kan? Jangan rosakkan lagu. 3, 2, 1. Ada sekuntum bunga mekar di taman sari, kumbang yang pergi dulu datang kembali. Bertahun lama Tuan menunggu Tuan, bagaikan burung pungguk rindukan bulan. Kalaulah ada jodoh
tidak ke mana sayang, mudah-mudahan kekal hidup berdua. Saya suka lirik dia. Dia boleh terbuai. Tak ada, lagi-lagi bila tak ada muzik itu kita fokus dengan suara Kak Moaini saja. Wah, boleh hanyut. Bila dengar lirik tu kan saya teringat orang tersayang kita kan, macam sebab bibit-bibit lagu tu macam rare lah, dah jarang kita dengar dalam lagu zaman sekarang ni. Okey, Kak Moaini, satu pesanan ucapan untuk para peminat yang dah sekian lama memang menanti memberikan sokongan. Apakah kata-kata yang diberikan? Terima kasih banyak-banyak kerana dalam banyak-banyak tempat yang saya pergi, ramai lagi yang kenal. Walaupun saya tak make up, tak dress up, tapi masih ada yang kenal. Cuma orang kata, oh lari sikit muka. Memanglah kita dah berumur. Of course lah lari muka. Tapi masih kenal, masih mengenali. Ya, masih kenal. Dan ada yang masih menyanyi bila nampak saya dengan lagu ni lah. Wow. So saya rasa macam maybe zaman tu orang-orang yang bayi-bayi saya masih ingatlah budak-budak ni memang tak adalah. Tapi satu lagi untuk para penyanyi baru, berdiri di mana anda berdiri. Jangan kita force ataupun jangan kita rasa kita bagus sangat. Itu yang penting. Sebab itu penting untuk move on dan untuk stay lama dalam industri. Wow. Keep down to earth. Ya, keep yang sangat kuat. Alright, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Kak Moaini Surahman. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana berjemput. Terima pujukan kami. Terima kasih kepada TV3. Kerana sudi menjemput saya yang dah lama tak muncul. Why not lepas kemunculan yang kamu hargai sangat-sangat. Okey, terima kasih Kak. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya, saya dan Haziq akan berbincang. Ini tentang satu perkara yang mungkin kita pandang remeh, tapi sebenarnya tentang kesihatan kulit kepala dan rambut. Sekejap. Sihat tak ni? Dah tengok ada kelumur ke tak ada? Rambut adalah mahkota bagi sesiapa sahaja. Jika rambut cantik, pasti kita sangka tiada masalah kulit kepala kan? Tetapi tidak semestinya. Ada pelbagai jenis masalah kulit kepala yang kerap dialami. Seperti kelemumur yang terjadi disebabkan proses pengelupasan sel-sel kulit pada kepala. Ini juga boleh menyebabkan kegatalan. Manakala ada juga kulit berkuping di kepala. Mungkin disangka kelemumur, tetapi sebenarnya terdapat pelbagai lagi masalah yang menyebabkan kulit kepala gatal, merah sehingga menimbulkan keradangan. Keadaan ini mungkin disebabkan kurap atau psoriasis. Sejenis penyakit kulit kepala yang kronik di mana kulit menebal lebih cepat daripada kulit yang normal. Namun penyakit ini tidak berjangkit. Kesihatan kulit kepala juga berkait rapat dengan kesihatan rambut. Jika tidak dijaga, boleh menyebabkan keguguran rambut yang teruk dan akhirnya jadi botak. Manakala alopecia pula ialah masalah kebotakan bertumpuk di mana rambut hilang di beberapa atau semua bahagian rambut. Oleh itu, ini antara masalah kesihatan kulit kepala yang harus ambil tahu dan dititik beratkan. Namun, bolehkah setiap masalah ini dicegah dan bagaimana caranya? Baik, memang ada macam-macam masalah kulit kepala dan juga rambut. Antaranya psoriasis, apa tadi yang kita sebut alopecia dan sebagainya. Mungkin simptomnya agak serupa tapi puncanya ataupun dia punya simptomnya agak berbeza sedikit, Aziz. Ya, tapi kalau ikut apa yang normalnya yang selalunya memang berlaku dekat ramai orang adalah kelemumur. Betul. Kalau kita tengok rambut sampai ke baju, kalau kita pakai baju hitam nampak putih ni apa ni kan. Dan juga mungkin ada kuping. Yang selalu terjadi. Jadi kita bersama dengan Dr. Norazira Matno, iaitu pakar dermatologi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini kita nak cerita pasal kelemumur kuping dan juga masalah kulit kepala ni. Adakah biasa, normal apabila seseorang itu ada kelemumur?
Okey, terima kasih. Sebenarnya masalah kelomomo ni memang sangat kerap berlaku lah sebenarnya. Sebab tu setengah orang dia tidak mendapat rawatan pun. Dia hanya beli shampoo ubat di farmasi mungkin. Jadi memang antara masalah kulit kepala yang kerap berlaku ialah masalah kelomomo. Ataupun bahasa doktornya kita panggil seborrheic eczema atau seborrheic dermatitis. Tapi bahasa laternya orang ni kita panggil bahasanya ialah kelomomo lah. Kebiasaannya kalau macam biasalah kalau kita dapat kelomomo kita rasa benda tu perkara normal dan sebagainya kan. Tetapi apakah antara simptom yang menunjukkan itu bukan perkara normal, itu bukan simptom normal dan mungkin ke arah yang lebih serius seperti apa kita lihat di skrin sekarang ni, dermatitis ke eczema ke, macam mana kita kenal pasti benda itu doktor? Okey, so perbezaan antara kelomomo yang kiranya masalah kulit yang biasa-biasa kan, yang selalunya berlaku berbanding dengan masalah lain, contohnya psoriasis pada kulit kepala. Ini ada satu keadaan kulit kepala, penyakit kulit kepala yang dekat-dekat. Dia lebih kurang sama. Cumanya bezanya ialah persamaannya dua-duanya gatal, dua-duanya berkeruping. Okey, tapi kelomomo ni selalunya di bahagian dalam rambut. Maksudnya kalau kita tak selak rambut tu kita tak nampak. Okey. Itu kelomomo. Itu kelomomo, ya. Tapi kalau psoriasis pula dia selalunya dia suka bahagian kulit kepala yang hujung-hujung. Di antara perantaraan di antara kulit muka dengan kulit telinga dengan rambut. Itu. Yang inilah. Ya, sebab tu gambar kita memang nampak dia dekat hujung-hujung dan di bawahnya dia merah. Kemudian atasnya baru ada keruping-keruping yang either warna kuning ataupun warna a bit putih keputihan. Tapi kalau masalah kelomomo dia tidak ada yang merah-merah tu. Jadi apa punca boleh jadi sampai macam tu? Okey, kalau masalah kelomomo ini adalah masalah kulit kepala yang sensitif dan kering. So dia penyakit yang sama macam eczema. Kita ada dengar eczema kan, tapi kalau eczema kat kulit kepala ni kita panggil kelomomo. Okey. Kalau masalah psoriasis ni ialah masalah di mana kulit kita ni setiap 28 hari dia akan bertukar. Dia ada cycle dia. Lapisan atas sekali kita panggil epidermis. Tapi dalam masalah psoriasis dia ada trigger. Kita tak tahu kenapa trigger tu, sebahagiannya boleh diklasifikasikan sebagai penyakit autoimun di mana kulit kita sendiri dia tukar lebih cepat. Setiap 14 hari dia dah tukar. Faham. Jadi bila dia tukar dengan terlalu cepat, kulit tu tak sempat nak mature properly. Jadi dia berkeruping, merah, gatal. Jadi memang stigma masyarakat lah. Bila kita tahu dia macam ni sebab dia tak bersih, dia tak jaga kebersihan. Jadi itu dah stigma semata-mata sebab ini adalah penyakit yang sebenarnya tentang autoimun. Tak ada, psoriasis tak ada kena-mengena dengan masalah kebersihan lah sebenarnya. Dia kelomomo ni pun tak ada kena-mengena dengan masalah kebersihan. Cumanya sekiranya kita tidak mencuci rambut dengan sekerap yang perlu, keruping tu akan jadi bertambah tebal lah. Bila keruping bertambah tebal, kadang-kadang kita boleh kena jangkitan kulat ataupun bakteria di atas masalah kulit yang kita dah ada. Tapi Dr. cakap tadi seberapa kerap yang perlu. Jadi berapa kerap sebenarnya patutnya kita cuci rambut? Betul. Yang ikat yang kadang orang kata kerap sangat bagus, kurang sangat bagus. So sebenarnya tak banyak orang buat kajian tahu buat apa nombor yang terbaik untuk cuci rambut ni sebenarnya kan. 3 kali sehari ke, macam sepanjang you mandi ke. Okey, minimum dia selalunya antara 1 setiap hari ataupun ke selang 1 hari. Cuci lebih kerap lebih baik daripada cuci seminggu sekali lah. Sebenarnya hari ini cuci, besok tak cuci, lusa cuci. Ikut keadaan. Kalau kita ada rambut kering, kulit kepala kering, jadi kalau mencuci rambut terlalu kerap, shampoo terlalu kerap, dengan especially kalau kita menggunakan shampoo yang sometimes tu banyak buih, terlalu harsh untuk kulit kepala, keras untuk kulit kepala. Jadi yang ni pun boleh menyebabkan masalah kulit kepala jadi lebih meruncing lah. Jadi sebab tu kadang kita kena guna shampoo yang special sikit, yang shampoo yang mild, yang lembut-lembut. Selalunya shampoo dalam brand eczema ni akan ada shampoo yang ni, yang kurang buih, kurang bau dan sebagainya. Itu bab pencucian doktor. Tapi kalau orang kata memang dah sah-sah kita tahu ada psoriasis dan sebagainya, adakah terdapatnya ubat-ubatan yang boleh dimakan untuk menyelesaikan? Ada tak penyelesaian yang sebaik-baiknya untuk masalah ini? Rawatan untuk psoriasis memang banyak. Psoriasis ni yang kita bincang hari ni sebab masalah kulit kepala kan. Jadi kita cakap pasal psoriasis pada kulit kepala. Sebenarnya psoriasis ni boleh terjadi pada bahagian badan yang lain juga. Dia merebak? Dia bukan merebak sebab dia berjangkit, tapi dia boleh mula dengan kulit kepala dalam beberapa tahun kemudian ataupun selalunya dalam 2-3 tahun dia akan boleh pergi ke bahagian siku, lutut, perut, kaki pun boleh. Jadi kalau dekat kulit kepala sahaja memang ada rawatan. Dan rawatan psoriasis ni dia bermula daripada ubat sapuan, kepada ubat makan, kepada rawatan cahaya lampu. Sekarang ni pun dah sangat canggih, rawatan injection pun ada, kita panggil biologik, yang boleh menyebabkan kalau you ada psoriasis, you mendapatkan rawatan tu, ubat makan ataupun ubat biologik tu, psoriasis tak timbul langsung. Seolah-olah macam you tidak ada psoriasis. So boleh hilang. Ya, tapi maksudnya psoriasis ni kita boleh kontrol dengan secara efektif. Tapi kita tak boleh bagi rawatan
pesakit pun tak ada lagi dah psoriasis, dia berhenti ubat, benda tu hilang sepenuhnya tak. Maksudnya dia boleh dikawal dengan baik dengan rawatan yang berterusan. Ini untuk pesakit-pesakit yang nak tak ada langsung ataupun pesakit-pesakit yang masuk dalam golongan serius yang kita nak bagi rawatan yang lebih baik lah macam tu. Tapi ada satu lagi tadi, kalau kita tengok slide tu ada cerita pasal alopecia. Ya. Cerita pasal apa? Ada kawasan yang botak. Dan adakah kalau dah kena alopecia tu, rawatannya cuma kita kena botak saja ataupun ada rawatan dia sebenarnya? Okey. Alopecia ni ada macam-macam jenis. So alopecia, keguguran rambut, so bergantung kepada jenis alopecia itu sendiri memang ada rawatan. Ya. Kalau contohnya macam kalau gambar ni tengah keluar sekarang So kalau macam ni alopecia areata, ini adalah sejenis penyakit di mana penyakit autoimun kepada kulit kepala di mana triggernya kita tak tahu apa, pencetusnya kita tak tahu apa. Dia menyebabkan badan kita sendiri menghasilkan antibody dan antibody ni menyerang folikel anak rambut kita lah. Folikel rambut. Jadi dia jadi folikel rambut tu dia matilah kiranya. Dia mati tapi hanya untuk sementara waktu. Jadi alopecia areata ni adalah antara penyakit kulit kepala autoimun yang mudah dirawat. Mudah dirawat. Bukanlah susah nak dirawat. Okey, maksud kalau mudah dirawat tu rambut boleh tumbuh balik. Ya, definitely akan tumbuh balik. Cuma rawatan rambut ni dia kadang-kadang makan masa sikit. Sebab cycle kitaran tumbuhan rambut kita sendiri tu dia bukanlah cepat. Dia perlahan-lahan. Sebab tu boleh baik, cuma pesakit kena bersabar sikit. Kita kena bagi tahu, kita kena expectation pesakit tu pun kita kena cakap betul-betul lah sebab rambut kan orang nampak. Makan masa sikit. Makan masa sikit. Tapi kalau alopecia areata, insya-Allah rambut boleh tumbuh semula tapi perlu mendapatkan rawatan pakar kulit. Okey. Dia memang perlu dapatkan rawatan dan tahulah timeline dia berapa lama sebenarnya. Kena sabar sikit lah. Kena sabar sikit. Tapi kalau kita tengok, kita balik kepada benda yang paling common berlaku, kelemomor tadi tu. Jadi, adakah kita boleh relatekan kelemomor tu sebenarnya kalau kita jaga betul-betul, mencuci rambut setiap hari seperti doktor katakan tadi, kelemomor tu boleh je tak muncul? Boleh. Ke sebenarnya kelemomor tu adalah penyakit juga? Kelemomornya ialah masalah penyakit eczema pada kulit kepala lah sebenarnya. So dia selalunya akan ada kering, akan ada keruping, gatal. Kadang-kadang dia ada merah-merah sedikit lah dekat keruping-keruping tu. Ya. So kalau kita menjaga dengan baik, dengan perawatan yang betul, dengan shampoo yang betul, letak minyak, letak ubat, insya-Allah dia boleh dikawal. Tapi kalau dia dah lama sangat tak buat apa-apa ataupun kita dah buat lepas tu dia elok, kita berhenti, memang dia akan datang balik. Sebab masalahnya ialah masalah kulit sensitif. Saya faham. Jadi kalau kita buat treatment, ada ubat sapu, ada ubat shampoo. Lepas tu bila dah elok, kita kena buat maintenance. Kena ada rawatan maintenance dia. Komitmen dan juga disiplin. Sebab kulit kepala sama je macam kulit-kulit lain. Setuju. Dia perlukan kita punya komitmen dan juga TLC maintenance lah. Betul kan? Okay, doktor, kita dah sentuh tentang kulit kepala, nak sentuh tentang rambut pula kan. Jadi bagaimana sebenarnya penjagaan rambut itu boleh kita pastikan supaya dia seiring dengan seluruh kulit kepala dengan rambut untuk menunjukkan kita sebenarnya sihat dan sebagainya. Ada yang terdapat antara perkara yang kita perlu tahu tentang penjagaan rambut juga. Okey. First kali kita go kepada yang paling asas lah. Nutrisi. Pada saya nutrisi ni sama penting dengan kalau kita sapu serum ke apa kepada rambut. So nutrisi pun penting. Kalau pemakanan kita contohnya tak cukup protein, tak cukup sebahagian makronutrisi yang tertentu, yang ni juga menyebabkan masalah rambut. Di mana rambut tu jadi kering, dia jadi brittle. Brittle ni maksudnya dia senang putus, rapuh. Dan keguguran rambut pun boleh berlaku. So mikronutrisi pun penting, protein pun penting. Cara kita shampoo rambut pun penting, berapa kerap guna shampoo apa. Perapi lepas kita shampoo rambut tu. Kalau rambut you kering ataupun normal kena pakai perapi ataupun setengah orang kena pakai minyak selepas shampoo rambut ni. Minyak argan ke olive oil ke minyak zaitun atau minyak argan, masaj ke kulit kepala tu. Ini amalan-amalan kat kepala tu. Itu kalau sejuk-sejuk selalu ada masalah itu ada mentol. Selalunya kalau kita ada masalah kulit kepala gatal, ada je pelembab ataupun berubat yang ada mentol yang boleh menyejukkan. Tapi sebenarnya kita perlu lembapkan balik. Macam kalau kita bayangkan orang ada masalah kulit kering, eczema kat kulit kan, kita letak lotion pelembab untuk, tapi kalau kepala kita tak boleh letak lotion yang sama, rambut kita akan melekat-lekat. Jadi kita gunakan minyak
sebagai fungsi yang sama. Ya, kita kena ada komitmen dan mengenal pasti produk jugalah. Ya, dan kalau kita tengok ada rambut gugur pula kan. Kalau ada orang yang dia datang package tau doktor. Rambut gugur kelumomo sekali. Tapi bila pergi cari dekat kedai, dia kena beli 2 shampoo yang berbeza. Satu untuk anti kelumomo, satu untuk rambut gugur. Contohnya saya lah. Macam saya kalau nak beli kan, nak kena beli dua-dua ke? Saya nak pakai satu confuse. je. Pening. Kita pakai satu je dah cukup betul. Saya rasa sebenarnya dia bergantung kepada keterukan tahap rambut gugur dan kelumomo itulah sebenarnya. Sebab shampoo ni hanya rawatan yang kita panggil wash off. Maksudnya kita pakai dan kita basuh. Sebenarnya kalau kita nak dia efektif, kita kena biarkan sekurang-kurangnya 10 minit. Dekat kepala? Dekat kepala baru dia boleh buat function dia tu. Fungsi dia yang sebenar. Kalau kita touch and go kan. Pakai terus masuk tu semua, jadi dia tak sempat menjalankan dia punya fungsi tugas sebenar tu. Ya. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau masalahnya ringan sikit-sikit, jadi boleh pakai shampoo sahaja. Tapi kalau masalahnya lebih serius daripada tu, jadi kita perlu pakai ubat yang kita perlu, sapuan yang kita perlu leave on. Maksudnya kita kena tinggalkan kat kulit kepala semalaman ke apa ke, kemudian baru kita basuh dengan baik. Contohnya macam masalah Haziq kata rambut gugur dengan kelumomo kan. Okey, mungkin shampoo tu boleh pakai, tapi ubat-ubat rawatan semburan pun boleh juga untuk promote hair growth, promote tumbuh rambut. Untuk kurangkan keruping, yang tu kita boleh pakai satu pagi, satu malam. Tak semestinya semua masalah kepala ni shampoo je jawapannya. Tak. Dia ada macam-macam produk. Ya, betul. Kebiasaan tonik ke serum ke semua ni kita dapatkan di tempat kita dandan rambut dan sebagainya. Mereka ni berkelayakan jugalah untuk nasihatkan kita dia kan. Bergantung kepada masalah ni. Kalau contohnya masalah rambut kering dan serum atau tonik yang salon boleh recommend. Tapi kalau masalah kelumomo yang berlebihan, psoriasis pada kulit kepala, yang ini saya rasa salon dan tak boleh tonik dan tak boleh tolong lah. Kena jumpa doktor pakar kulit. Tahap keseriusan tu. Ya, betul. Sebelum saya datang nak interview doktor ni, saya rasa macam benda ni biasa je sebenarnya. Masalah biasa. Tapi bila dah jumpa doktor, banyak lagi saya nak tanya sebenarnya doktor. Tapi tak cukup masa. Banyak lagi soalan nak tanya sebenarnya. Tapi itulah dia, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Azira Ahmad Nur, pakar dermatologi daripada KPJ Ampang Puteri. Wah, terima kasih doktor. Ni nak pergi ke hospital terus kan? Balik ni ada patient tengah tunggu. Okey, doktor nak kena balik ke hospital. Terima kasih banyak kepada doktor kerana sudi bersama dengan kami. Sekembalinya kita selepas ini ada cerita mengenai showcase. Showcase apa? Sangat menarik. Khas kita bawakan untuk anda. Terus menonton Malaysia hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita terus bincangkan tentang showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI Madani Peringkat Kebangsaan 2023. Dan kita terus bersama dengan Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk memperincikan apa yang bakal kita lihat dalam hujung minggu ini. Baik, terima kasih Datuk sudah meluangkan masa. Memang satu penghargaan untuk kita. Dan sebagai permulaannya, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah antara yang menarik tentang showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI Madani Peringkat Kebangsaan ini yang boleh kita lihat dalam masa beberapa hari saja lagi. Ya, terima kasih Saudari Sofia. Showcase Satu Daerah Satu Industri Peringkat Kebangsaan ini kita akan adakan di Melaka pada hujung minggu ini, 6 hingga 8 Oktober. Dan antara yang menarik pengisian kita adalah ke semua negeri mempunyai pavilion masing-masing dengan identiti negeri, produk negeri masing-masing. Dan juga dia melibatkan lebih daripada 100 ataupun secara khususnya 145 reruai yang kita akan buka sepanjang 3 hari karnival ataupun showcase SDSI inilah. Kita melihat ini satu mungkin kolaborasi yang bakal menampilkan konsep Malaysia itu sendiri. Ada terdapatnya tema dan konsep spesifik yang ditampilkan untuk tahun ini, Datuk? Ya, SDSI ini bertemahkan kepada 3 identiti. Yang pertamanya produk atau perkhidmatan itu haruslah turun-temurun. Yang dulunya sudah ada. Ada legacy. Ada legacy. Dan keduanya dia ada penglibatan community. Dan yang ketiga itu adalah dia setempat. Hanya di daerah itu saja yang membangunkan produk ataupun perkhidmatan itu. Dan inilah tema yang kita bangunkan dalam SDSI dan kita akan perlihatkan, tunjulkan dalam showcase SDSI kebangsaan ini nantilah. Apakah antara aktiviti yang bakal menanti para pengunjung
ketika mereka melihat sendiri antara keunikan yang berada di sana? Ya, sudah tentu pengisian utama adalah untuk kita menonjolkan produk SDSI itu sendiri. Seperti mana saya katakan tadi, berasaskan 3 identiti itu daripada seluruh negara, negeri-negeri dan termasuk wilayah persekutuan akan menonjolkan produk SDSI. Dan selain daripada itu kita ada jualan koperasi madani, jualan agro, kita ada jualan rahma, kita ada program keagamaan, kita ada konsert kebudayaan pada sebelah makanan, dan juga ya kita bersifat penglibatan keluarga. So biarlah ibu bapa bawa anak-anak, semua ada aktiviti pengisian dia. Ibu bapa membeli barangkali ataupun bertanya ke reruai kerajaan, anak-anak pula ada pengisian dia seperti pertandingan melukis, melihat konsert dan sebagainya. Itu antara pengisian kita nanti. 6 hingga 8 Oktober ini, dan saya pasti ramai banyak keluarga yang tak sabar untuk ke sana bawa anak-anak sebagainya. Tetapi Datuk, mengapa Melaka yang dipilih kali ini? Ya, secara tradisinya SDSI kebangsaan ini kita adakan di Melaka selama ini. Dan tertangguh seketika semasa pandemi COVID dan kita teruskan di Melaka. Karena identitinya tadi itu turun-temurun, dan saya melihat kenapa tidak diadakan di Melaka saja pada tahun ini juga. Dan juga kita bekerja sama dengan Kerajaan Negeri Melaka untuk mempromosi Tahun Melawat Melaka 2024 juga. Jadi ini antara kolaborasi yang sangat erat, dan kita berharap Tahun Melawat Melaka itu bermula dengan showcase SDSI ini. Karena banyak produk daripada Melaka itu juga kita akan tunjukkan dalam showcase ini. Paling penting sekali, banyak juga usahawan-usahawan yang akan bakal menunjukkan keunikan mereka. Dan bagi pendapat atau pandangan Datuk Iwan sendiri, kan, apakah antara manfaat yang bakal diterima oleh para pengunjung dan apa yang diharapkan supaya para pengunjung ialah mendapat sesuatu yang boleh dipelajari daripada acara ini? Yang pertama sekali, manfaat itu kepada usahawan itu sendiri. Dia dapat menunjukkan produk dia, memasarkan produk dia. Bagi pengunjung pula, sudah tentu dia akan mengetahui daripada seluruh negara ini ada produk yang berasaskan identiti unik. Setiap kawasan, setiap tempat ataupun setiap negeri itu yang mungkin dia tidak tahu sebelum ini. Contohnya di Perak, Labu Sayung, di Sarawak produk berasaskan lada hitam misalnya, ataupun di Melaka itu sendiri berasaskan kepada kuih bakar misalnya. Jadi sudah tentu pelawat ataupun pengunjung dari seluruh negara akan mengetahui identiti ini. Dalam masa yang sama kita juga berharap showcase ini juga satu platform kepada bakal-bakal usahawan. Kita ada Phuket Talk juga daripada yang melibatkan usahawan-usahawan yang telah berjaya. Dengan harapan kita memberi inspirasi kepada yang lain, yang kepada pengunjung, supaya mereka juga boleh melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Dan agensi-agensi pembangun dan pembiaya keusahawanan ini pun ada membuka reruai sepanjang showcase ini, dan itulah antara lain yang saya percaya boleh menjadi manfaat kepada para pengunjung nanti. Saya pasti satu kemeriahan yang bakal kita saksikan di showcase satu daerah, satu industri bandar kebangsaan ini. Dan berdasarkan apa yang telah pun dilihat selang beberapa tahun sebelum ini, ya Datuk Iwan, apa antara keunikannya yang pada Datuk Iwan sendiri merasakan ini satu yang perlu diteruskan buat masa jangka panjang untuk anak-anak muda sekalian, generasi yang seterusnya untuk mengenal budaya kita sendiri? Apakah pandangan Datuk? Ya, negara kita memang sudah dikenali dengan kepelbagaian dia, kemajmukan dia. Bukan hanya kemajmukan dari segi budaya, kemajmukan dari segi produk, perkhidmatan daripada komuniti itu sendiri yang kita boleh komersialkan. Contohnya labu sayung daripada Perak, kuih bakar daripada Melaka, produk berasaskan lada hitam di Sarawak ataupun gula apung. Semua kepelbagaian ini boleh kita komersialkan. Dalam kerangka ekonomi madani, Perdana Menteri mengatakan kita harus mengantarabangsakan produk kecil dan sederhana. Dan ianya bermula daripada showcase SDSI ini, dan kementerian dalam rangka sekarang ini sedang menyediakan kertas kabinet untuk memperbaharui
memberi nafas baru kepada SDSI ini dengan hajat untuk kita meneruskan pada masa-masa akan datang dengan pendekatan baru, nafas baru. Kita juga sedang buat pemutihan kepada lebih 2.000 orang usahawan SDSI yang telah kita bangunkan sejak tahun 1992 sebenarnya. Jadi kita akan teruskan dengan beberapa pendekatan dan nafas baru. Harapan kita supaya produk dan perkhidmatan usahawan-usahawan kecil dan sederhana termasuk SDSI ini dapat kita bawa ke peringkat antarabangsa. Inilah kepelbagaian, keunikan community di Malaysia ini yang saya percaya kita boleh angkat ke persaudaraan antarabangsa. Saya suka perkataan itu, mengangkatnya ke peringkat antarabangsa. Saya pasti ini satu integrasi yang perlu diwujudkan supaya ialah bukan sahaja budaya kita tapi identiti kita juga diteruskan. Dan berapa ramai pengunjung yang Datuk Iwan jangkakan akan bakal ada dari 6 sehingga ke 8 Oktober ini? Sudah tentu saya ingin melihat ribuan pengunjung datang. Tempoh hari kita buat hari koperasi negara di peringkat kebangsaan di Sabah. Dia telah berjaya menarik kunjungan lebih daripada 10.000 orang. Dan saya percaya jumlah yang sama kita harapkan untuk berkunjung ke Melaka juga untuk showcase SDSI inilah. Ya, ini harapan saya, sasaran pribadi saya. Saya pasti dalam masa 1 minit terakhir ni Datuk Iwan, satu mungkin pesanan untuk menaikkan semangat semua yang terlibat sama dalam showcase ini. Silakan Datuk Iwan. Ya, buat semua rakyat Malaysia yang sedang menonton rancangan kita pada pagi ini, saya ingin mengajak dan menjemput semua untuk hadir ke showcase SDSI di Melaka pada 6 hingga 8 Oktober ini untuk kita meraihkan kepelbagaian kemajmukan negara kita, terutama produk-produk berasaskan identiti community, identiti setempat, identiti negeri yang kita akan tunjukkan pada sepanjang showcase tersebut. Dan saya amat pasti ianya akan dapat merapatkan lagi kekuatan negara kita, terutama kita mahu mengantarabangsakan produk-produk usahawan kecil dan sederhana, termasuk usahawan SDSI ini. Kita jumpa di Melaka. Saya akan berada di situ pada 7 hari bulan Oktober ini. InsyaAllah. Itu yang kita betul-betul harapkan. Kita ucapkan yang terbaik kepada keseluruhan supaya penganjuran ini cukup berjaya hujung minggu ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Iwan Bernadike, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan pastinya 6 hingga 8 Oktober di Melaka menanti para pengunjung semua rakyat Malaysia. Terima kasih Datuk sudi meluangkan masa. Terima kasih Sofia. Ya, kita jumpa lagi. Hujung minggu ini. Sama. Ya, itu dia showcase SDSI bakal menanti anda. Kita akan berehat seketika dan sekembalinya bersama dengan Haziq. Kita akan berbincang tentang pertandingan kulineri 2023 Selangor International. Segalanya di Malaysia hari ini. Ya Allah, sedapnya bau. Sebab depan mata saya ni ada macam-macam lauk pauk yang digunakan untuk nasi kandar. Ada ayam, ada kambing, ada sotong, papedem, semuanya ada. Kita nak cerita pasal pertandingan kulineri 2023 Selangor International. Jadi kita bersama dengan dua orang chef, iaitu Chef Kamaruddin Adnin yang merupakan Presiden Persatuan Ahli Kulineri Profesional Malaysia PCA, dan juga seorang lagi Presiden SICF 2023 competition ni, kira macam presiden competition inilah, iaitu Chef Muhammad Arifuddin Abdul Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Sebelum tu kita nak tanya dulu, apa sebenarnya Selangor International Culinary Festival 2023 ni, Chef? Okey, pertama sekali pertandingan ni setiap tahun. Alright, daripada Selangor International Business Summit. Alright, dah daripada tahun 2017 sampai sekarang. Okey, dah 5 tahun berturut-turut, 5-6 tahun berturut-turut. So, pertandingan ni ialah pertandingan kulineri, pertandingan memasak kulineri yang diperakui oleh World Chef. Wow. Okey, yang diendoskan World Chef, dan kita menjemput juri-juri daripada luar negeri datang ke Kuala Lumpur untuk menjuri pertandingan memasak. Yeah. Okey, dan pertandingan memasak ni memang setiap tahun ada kita nak mengangkat makanan-makanan heritage. Kita Malaysia ada lah. Malaysia, kita ada nasi ambang, kita yang baru sekali yang ni nasi kandar moden. Nasi kandar moden Okey. Jadi Chef Arifuddin,
Jadi sebagai bos lah, bos competition ni kan, dan juga pengerusi SICF. SICF, apa sebenarnya tujuan dan misi SICF? Adakah untuk memperkenalkan makanan Malaysia ni kepada mata dunia? Seperti apa yang Chef Bob cakap tadi, kita nak memperkenalkan masakan Malaysia. Tetapi kita nak concentrate more on dekat Selangor. Masakan Selangor seperti macam Chef Bob cakap tadi, nasi kandar, nasi ambeng dan sebagainya lah. Selain daripada itu, kita juga cuba untuk memberikan kelainan setiap tahun. Macam nasi kandar challenge ni is first time yang kita buat, dan negeri-negeri lain, kalau kompetisi negeri lain memang tak ada lagi. So kita je yang first time untuk buat nasi kandar ni. This is the first ever. So semua chef kena lawan buat nasi kandar ni? Tapi cara hidangan dia bukanlah macam yang nampak tuang-tuang-tuang. Macam kedai tu? Bukan, tak adalah. So diorang kena modern kan. So macam ayam tu mungkin dia buat rulat, serve ni lebih modern lagi. So fusion kan. Yes, selain daripada itu juga kita nak menengahkan trend-trend terbarulah. Salah satu competition baru kami adalah pertandingan plant based under Modernisin. Competition yang plant based ni dia memberi hadiah yang paling lumayanlah untuk competition kami. So apa Modernisin International Plant Based Culinary Cup tu? Modernisin ni is a product brand. It's a plant based, kita panggil meat substitute lah. Kita panggil menggunakan produk-produk daripada soya plant based. Kemudian kita ada kategori ni mesti ada 3 course yang kita nak perlu dihidangkan untuk 6 orang. Kita kena buat appetizer, kita kena ada buat main course, kemudian kita ada dessert menggunakan. So bahan-bahan daripada plant based ni, daripada produk Modernisin ni, kita akan bagi pada peserta macam mana dia nak olahkan benda tu. So ni pertandingan ni juga baru jugalah. Yang baru. Memang tak ada tempat lain tak ada buat. Jadi saya selalu tengok competition ni sebab adik saya pun chef. Betul. Chef Bob semua kena tapi tujuan SICF ni apa benda? Dia mesti ada target audience-nya. Siapa yang ditarget untuk datang untuk menyaksikan SICF ni, Chef? Target audience kami adalah lebih kepada chef-chef daripada hotel atau persendirian, ataupun kalau kata ada sesiapa-siapa yang berminat untuk nak test diri mereka untuk masuk competition dan juga nak try macam mana nak lawan dalam competition tersebut. Dan juga saya nak tambah sikit untuk peserta-peserta chef-chef muda yang berada di college, di universiti. Yang baru nak keluar. Inilah masa nak tunjukkan bakat dia orang, apa yang mereka dah belajar di universiti ataupun di college, ataupun chef yang baru saja masuk kerja di hotel ataupun di restoran-restoran. Boleh buat team up, boleh masuk pertandingan ni. Sebab ni akan dapat sijil. Dia dapat sijil, dapat piala, medal. Boleh saya ambil? Boleh. Lepas tu juga ambil emas lah. Boleh pakai, boleh pakai. Pemenangnya sarung sendiri. Wow. So inilah dia yang bakal dimenangi lah. Yang bakal dimenangi. Yang menang gol. Sebab tu diorang kalau kata tim diorang yang terbaik, pasal kita ada compete lah mungkin dalam 12 tim ke apa ke, yang terbaik akan menang piala jugalah. Piala untuk competition tersebut. So maknanya chef lah yang macam chef rumah-rumah ni. Chef boleh. Boleh. Pasal kami ada competition yang buat pulut kuning. Pulut kuning yang buat macam hiasan. Pulut kuning dan juga cupcake. Betul. Dessert untuk individual. Maknanya rumah-rumah yang buat berniaga cupcake ke atau pulut kuning nak menyertai pertandingan ni, kita ada kategori pulut kuning, hiasan pulut kuning, hiasan pastry daripada cupcake. Boleh join. So siapa macam mana nak join tu? Okey, kalau nak join ni boleh pergi ke kita punya Instagram website dan Instagram PCA. Boleh pergi ke PCA Malaysia, Instagram dan juga Facebook PCA Malaysia. Jadi tak lengkap sebenarnya kalau kita tak buat demo. Oh yes, betul. Kita menghidangkan nasi kandar tu. Demo menghidangkan kita boleh. Ada. Demo makan pun dah ada. 30 saat aja. 30 saat. Okey. Dia kalau kita di kedai-kedai dia pakai tu dia. Dia kadang-kadang kan kena banjir, betul tak? Tapi ini yang apa yang saya tunjukkan ni, ini demo sebenarnya kalau dalam kategorinya kategori modern. So peserta-peserta kenalah buat jenis yang modern sikit. Ya ini mau kita letak tradisional sikit. Banjir sikit. Ada daging hitam ni. Jangan lupa kita mesti sodok semua. Kita mesti ada ayam bawang. Besar
sedap ayam ni. Boleh. Besar sangat tu. Oh, ini makan kenyang. Madu, ayam madu. Ayam madu. Sodok semua bang. Sodok semua. Saya ni peminat papadam. Betul. Boleh tak papadam? Alamak, telur masin pun saya suka. Telur masin pun ada. Boleh. Tak cili satu. Cili? Telur masin. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Chef Bob ataupun Chef Kamaruddin Adenin dan juga Chef Muhammad Arifuddin. Semoga berjaya untuk SICF 2023. Terima kasih. Saya nak bawa ke sana boleh? Boleh, silakan. Nak pergi sana. Nak makan kena duduk. Alhamdulillah rezeki di pagi hari. Terima kasih Chef. Sama. Terima kasih Aziz. Awak tahu saya suka ayam bawang. Awak ingat saya bawa ni untuk awak? Habis tu? Yelah, untuk awak lah. Nak makan. Sebab kena share lah ya. Kena share. Okay, jadi sambil saya memandang nasi kandar ni, kita nak ingatkan kepada anda something. Awak makan dulu. Kita ada Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 yang sedang diadakan di Bertam Pulau Pinang. Banyak aktiviti yang menarik menanti anda seperti buka akaun ASB di Reruai ASNB, buka akaun di Maybank dan paling penting sekali anda dapat memenangi banyak hadiah-hadiah yang menarik seperti sebuah rumah yang berharga RM500,000 ya tuan-tuan puan dan kereta motor dan sebagainya juga menanti anda. Jom beramai-ramai semua bawa ahli keluarga semua untuk ke MSAM 2023 daripada 30 September hinggalah 7 Oktober 2023. Masa singkat kita nak padatkan, pastikan anda jumpa di sana. Bismillah, sedap tak? Sedap sangat. Sedap makan tu. Esok kita bawakan topik mengenai nilai keluarga dan masyarakat. Bagaimana kita nak terapkan, adakah terdapat ni antara budaya-budaya yang kita perlu wujudkan semula supaya orang kata bond family kita ni terjamin sampai bila-bila. Sepertinya makan sama-sama lah, tapi tak ajak saya ni pun. Makan. Jangan lupa, terima kasih kepada anda yang menonton kami di MSI. Chef Bob, Chef Arit, sedap sangat-sangat. Jaga diri semua, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Makan nasi kandar. Tunggu nak cari nasi kandar sekejap gini.